Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah saya Encik Muhammad Fawis bin Bakri bagi kursus UBM 3252 Wacana Akademik Bahasa Melayu. Saya, Siti Diznillah Hanum binti Dizam dengan memegang kad matrik bernombor D202111038664 dari ISMP Kesusasteraan Melayu semester 2 2022-2023. Saya akan menyampaikan sebuah video pengucapan awam bagi melengkapi tugasan yang telah diberikan oleh pensyarah kepada kami. Terlebih dahulu, saya akan menerangkan sedikit latar belakang bagi jurnal yang akan saya bentangkan sebentar lagi. Tajuk jurnal saya ialah faktor-faktor penyebab terjadinya pencemaran air di Sungai Bindu. Penulis bagi jurnal ini ada dua orang. Yang pertama ialah Iwayan Eka Artajaya dan Nikadek Felianita Purnama Puteri. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2021 dengan nama jurnal Jurnal Hukum Salaswati dalam kurungan JHS. Jilid atau volume bagi jurnal ini adalah 03 dan muka surat 122 hingga 135. Objektif utama bagi jurnal ini ialah menyenaraikan jenis-jenis pencemaran air yang berlaku di Sungai Bindu dan mengkaji faktor sebenar penyebab berlakunya pencemaran air di Sungai Bindu. Kedua-dua objektif utama ini menjadi dasaran fokus dalam menghasilkan kajian ini. Seterusnya, saya akan menerangkan metodologi kajian bagi jurnal ini. Metodologi kajian yang digunakan dalam jurnal ini ialah kaedah empirikal. Kaedah empirikal ini merupakan kajian yang bermula dari satu pemerhatian ke atas sesuatu situasi. Pemerhatian tersebut akan mencetuskan satu inference atau kesimpulan awal. Kaedah empirikal ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat undang-undang dalam erti kata yang sebenar dan meneliti bagaimana undang-undang itu berfungsi dalam kalangan masyarakat di Sungai Bindu. Dalam kaedah kajian empirikal ini juga, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti teknik kajian dokumen, teknik temu bual, dan teknik pemerhatian atau pemerhatian secara langsung di kawasan lapangan. Saya akan menerangkan kandungan jurnal ini berdasarkan objektif kajian yang telah ditetapkan pada awal kajian. Yang pertama ialah menyenaraikan jenis-jenis pencemaran air yang berlaku di Sungai Bindu. Penulis telah menyenaraikan beberapa jenis pencemaran air yang berlaku. Jenis pencemaran air yang pertama ialah pencemaran air yang disebabkan oleh sisa yang mengandungi sebatan organik, contohnya seperti sisa industri makanan, sisa isi rumah, sisa manusia atau haiwan. Jenis pencemaran air yang kedua ialah pencemaran yang disebabkan oleh sisa yang mengandungi virus atau bakteria seperti sisa isi rumah, sisa manusia atau haiwan. Jenis pencemaran air yang ketiga ialah pencemaran air yang disebabkan oleh pencemaran sebatian bukan organik. Sebatian bukan organik adalah seperti mineral atau logam berat. Jenis pencemaran air yang keempat ialah pencemaran air yang disebabkan oleh pencemaran sebatian organik. Pencemaran sebatian organik ini adalah seperti racun perosak, deterjen dan sisa minyak. Akhir sekali, pencemaran air yang disebabkan oleh sedimen atau sisipan dalam bentuk tanah atau lumpur yang berlaku akibat daripada hakisan disebabkan oleh ejen-ejen penghakis. Seterusnya, saya akan menerangkan kandungan jurnal ini berdasarkan objektif yang kedua, iaitu mengkaji faktor-faktor sebenar penyebab berlakunya pencemaran air di Sungai Bindu. Faktor sebenar pencemaran air berlaku di Sungai Bindu terbahagi kepada dua, iaitu faktor dalaman dan faktor luaran. Bagi faktor dalaman berlaku disebabkan oleh proses penguraian sisa organik yang terdapat di sekitar persekitaran Sungai Bindu dan penukaran tanah yang berlaku di hulu Sungai Bindu. Hal ini telah menyebabkan kualiti air menjadi semakin keruh. Bagi faktor luaran pula disebabkan oleh tingkah laku masyarakat di sekitar Sungai Bindu yang masih tidak mengambil berat atau tidak peduli terhadap kewujudan peraturan yang ada di kampung adat Kesiman berkaitan dengan alam sekitar seperti dilarang membuang sampah atau sampah rumah secara sembarangan dan tidak dibenarkan menggunakan bahan letupan atau racun perosak untuk menangkap ikan. Hal ini telah menyebabkan nilai BO di air sungai semakin meningkat dan hidupan akuatik juga akan terjejas. Bukan itu sahaja, ia juga boleh menyebabkan masyarakat
di Sungai Bindu kehilangan sebekalan air bersih kerana air sungai telah terjejas atau tercemar. Terusnya saya akan menerangkan bahagian penutup. Menurut penulis jurnal ini, nasihat yang dapat diberikan kepada masyarakat di persekitaran Sungai Bindu berdasarkan hasil daripada perbincangan jurnal ini ialah dengan mengajak semua lapisan masyarakat dari peringkat kanak-kanak hingga dewasa, khususnya masyarakat kampung adat Kesiman, untuk menyedarkan diri antara satu sama lain dalam menjaga kebersihan dan kelestarian alam sekitar, iaitu dengan tidak lagi membuang sampah sarap dan sisa isi rumah secara sambelewa. Mereka juga akan menjalankan aktiviti pembersihan di Sungai Bindu secara berkala dan berterusan demi menjaga dan memelihara keindahan Sungai Bindu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sekian, terima kasih.